Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada anda. Ekspresi petang dibawakan oleh Poto Travel and Tours, melancong lebih mudah dengan pelbagai pakej menarik. Dan kita bawakan untuk anda program Kaunseling 24 untuk petang ini. Seperti yang sudah pun berlaku pada minggu lepas kan, kita bersama dengan saudara Muhammad Zudi Zakaria. Untuk petang ini kita kembali bersama juga dengan saudara Muhammad Zudi untuk kita bercakap tentang topik yang lain pula kan. Ya, Kalau minggu lepas kita dah menyentuh tentang apa itu kaunseling. Kita dah kenal tentang soal kaunseling. Jadi kaunseling 24 ini merupakan satu platform, satu ruangan untuk anda mendapatkan khidmat nasihat ataupun orang kata tu memotivasikan semula diri kita dengan kaunseling-kaunseling yang mungkin kita perlukan dapat pandangan daripada orang yang pakar tentangnya. Okey, baik. Petang ini kita nak menyentuh tentang soal adab memberi pertolongan. Ini satu topik ataupun satu perkara yang kadang-kadang kita suka buat tapi kita tidak ada asas pengetahuan macam mana kita nak bantu orang. Mari kita berbincang tentang hal ini. Anda boleh hubungi kita juga di talian 0326927939. Saya dan Amma bersama dengan saudara Muhammad Zudi Zakaria yang merupakan kaunselor dari Lembaga Kaunselor Malaysia untuk sama-sama kita bercakap tentang soal memberi pertolongan, adab memberi pertolongan. Ada juga adab-adab yang perlu kita ketahui. Apa dia? Ya, pertama sekali terima kasih kepada Zul, saudara Amma, Tuan Nizwan dan bernama 24. Sebenarnya dalam nak memberi pertolongan, dia ada keadaan-keadaan dia. Orang yang memberi pertolongan perlu beradab, orang yang menerima pertolongan pun perlu beradab. Yang berlaku sekarang ni, Amma dan Zul, masyarakat keliru dengan siapa yang dia perlu dapatkan pertolongan. Sebab dalam masyarakat sekarang, dalam pasaran sekarang, ada sekumpulan manusia yang menggelarkan diri mereka ni sebagai penyembuh, yang menggelarkan diri mereka ni sebagai motivator. Saya tertarik dengan perkataan tadi tu motivator. Sebenarnya motivator ni adalah satu perkataan yang kecil sebenarnya. Dia adalah perkataan dalam psikologi. Motivator ni berasal dari perkataan motif, iaitu tujuan. Jadi motivasi ni ada dua sebenarnya, motivasi dalaman dengan motivasi luaran. Motivasi dalaman ni bergantung kepada manusia lah. Motivasi luaran itu mungkin barangkali duit boleh jadi motivasi dia, harta, takhta, wanita dan sebagainya kan. Jadi perkara ini sudah berlaku dalam masyarakat kita sekian lamanya. Bila ada orang pakai songkok, bila ada orang pakai kod kat TV, asyik keluar muka dekat TV, jadi orang ingat orang itu adalah orang yang layak untuk memberi pertolongan. Sehinggalah bila berlaku isu dan masalah, kami inilah yang kaunselor-kaunselor yang ikut tertib Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut teori dan sebagainya, menyelesai, mengurus dan membantu golongan yang disebut motivator ini. Sebab motivator ni memang kita sebut sebagai constar lah. Dia menipu tetapi cara profesional. Dia ada songkok tinggi, dia ada kod mahal, dia ada kereta mewah, rumah mewah, pangkat besar dan sebagainya. Jadi ini yang berlaku. Tertib menerima pertolongan juga kita perlu tekankan. Jadi saranan saya kepada masyarakat dan ingatan kepada diri kita sendiri, kita nak dapatkan nasihat ni biarlah daripada orang yang betul-betul layak dalam ahlinya. Sebagai contoh, saya nak sunat, saya nak jumpa siapa? Saya perlu jumpa doktor yang ada tauliah untuk menyunatkan saya. Walaupun berkhatan. Berkhatan kan. Saya ingat sunat apa tadi? Zul dah sunat lah kan. Jadi ini isunya. Betul kita sebut alah potong je kan, tapi semua orang boleh potong ke? Tak boleh. Pakai laser, semua orang boleh beli laser dan sesuka hati kata aku boleh sunatkan orang, aku boleh sunatkan orang, aku boleh sunatkan orang. Tak boleh. Kita perlu dapatkan daripada yang ahli. Jadi itulah permulaan dia. Orang yang nak menolong pun perlu beradab, orang yang nak mendapat pertolongan juga perlu beradab. Okey, tapi bentuk-bentuk pertolongan yang macam mana agaknya apabila kita dah terima tu, kita perlu orang kata tu mempunyai adab yang betul lah. Contohnya kan macam saya dah minta tolong dan pertolongan apa agaknya yang boleh saya minta, dan kemudian apa adab yang perlu saya. Takkan cakap terima kasih aja kan? Betul. Jadi sebenarnya dalam Islam ini ada 3 cara untuk kita menolong. Yang pertama sekali, kita tolong cara fizikal. Nak tolong cara fizikal macam mana? Saya nak bagi kekuatan tenaga lah, tenaga ke duit ke dan sebagainya. Saya nak bagi Zul duit, Zul lagi banyak duit daripada saya. Jangan. Contoh lah kan, ini contoh bukan Zulkifli Bujang, tu lain. Ini pertolongan secara fizikal. Amma tak tahulah, mungkin duit dia kat luar negara kita tak tahu kan. Saya pun pinjam dengan Zul. Itu pertolongan secara fizikal Zul dan Amma. Pertolongan yang kedua, konsultasi dan nasihat. Jadi
Ini yang boleh kaunselor buat dan golongan apa-apa orang awam boleh bantu dengar dan memahami lah, supaya kita ni boleh menjadi penyembuh secara tak langsung. Bukan kaunselor pun, tetapi kita sebut sebagai ada ilmu psikologi kaunseling. Dan yang paling selemah-lemah pertolongan, selemah-lemah iman ini adalah doa. Takkanlah awal-awal kita belum dengar, kita belum senyum, kita belum teroka masalah dan isu yang orang hadapi, tiba-tiba kita terus doa dan sebagainya. Betul, dengan izin Allah semuanya, tetapi Allah juga, Islam pun dia ada tertib-tertib dia perlu ikhtiar juga kan. Sebab dalam kehidupan seharian kita tak boleh bergantung 100% kepada takdir semata-mata. Kita akan jadi orang yang kufur nikmat barangkali, ataupun kita perlu buat yang terbaik. Sebab Islam itu dia adalah salah satu gaya hidup yang syumul. Daripada kita bangun tidur sudah Islam. Bahkan kalau kita berdakwah secara orang kata secara tak langsung, itu lebih Islam nampaknya sekarang ni, bila kita datang dengan kerendahan hati, dengan pakaian yang kemas macam Amar dan Zul hari ni kan. Jadi orang nak dekat pun senang, public relation tu tinggi. Dan ini sebenarnya yang perlu kita tekankan dalam masyarakat. Okey, tapi ada jenis orang yang sendiri tak nak berusaha, tapi hanya nak minta pertolongan dan bantuan daripada orang. Sikap macam tu pula macam mana? Orang macam ni Zul, memang dia perlu tolong diri dia sendirilah. Jangan kata Zul, Amar dan saya. Nabi Nuh, Jibril turun pun tak boleh nak ubah orang macam ni. Sebab saya tertarik dengan hebahan bernama 24. Dia cakap apa, dalam masa 2 saat saja keputusan tersebut boleh memberi kesan kepada individu. Dia punya hebahan tu, dia nak bangun ke tak nak bangun, nak pergi kerja ke tak nak pergi kerja. Jadi benda ni perlu diterapkan dalam fikiran masyarakat. Sebab hari ni kita berdepan dengan satu stres yang sangat mendalam dengan media baru kan. Ada makanan sampai, dia boleh cakap pula dengan pelayan, dengan aneh dan sebagainya, nanti dulu. Dia nak upload gambar dulu kan, nak bagi tahu dia makan apa, roti canai ke, tanduri ke dan sebagainya. Jadi dah tak ada roh kehidupan tu. Sedangkan barangkali ada orang yang melihat media sosial pada hari ini tak dapat makan yang sedap, tak ada barang gadget baru, tak ada kurang daripada orang lain kan. Jadi benda-benda ni menjadi cabaran kepada kita sebagai orang Muslim ni nak hidup sekarang ni, cara hidup yang betul, cara hidup yang hikmah dan sebagainya. Jadi bila sikap tersebut tak dapat diubah, saranan kaunselor, saranan psikologis, psikiatris, orang yang nak membantu ini, kita perlu buat dia jujur dengan diri dia lah supaya dia kenal diri dia dan dia sendiri boleh tolong diri dia. Sebab setiap manusia ni ada alam dia. Proses pembesaran Amar mesti berbeza dengan proses pembesaran Pablo Aimar, walaupun nama lebih kurang Amar dengan Aimar. Dekat-dekat juga lah dengan Zul, saya dan sebagainya. Kita ada alam kita yang tersendiri kan. Okey, jadi baik, bagaimana dengan cara adab seorang yang ingin meminta pertolongan dengan orang yang lain? Contohnya mungkin saya nak jumpa dengan Cik Zudi lah kan, nak cakap saya perlukan pertolongan, ataupun cakap aku perlukan pertolongan ni, ataupun macam mana? Baik, dalam ilmu psikologi kaunseling ni ada 4 nilai utama untuk kita nak mendengar, membantu dan memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan diri manusia. Yang pertama sekali, kaunselor yang baik adalah kaunselor yang jujur. Jadi untuk kita nak mendengar, untuk nak kita membantu orang, kita perlu jujur dengan diri kita. Bahkan kalau Amar sendiri tak boleh nak membantu saya, Amar perlu gentleman cakap dengan saya. Saya rasa saya tak boleh tolong lah Cik Zudi. Saya rasa saya tengok Cik Zudi ni macam adik saya. Saya tengok Cik Zudi ni macam orang yang penting dalam hidup saya. Ini memang berlaku dalam sesi kaunseling dan kita akan rujuk pada kaunselor yang lain. Mungkin boleh pergi kepada kaunselor Nizwan, dia boleh membantu barangkali. Mungkin dia lebih kuat ataupun dia beri hikmah dan pedoman oleh Allah Ta'ala untuk lebih unggul untuk nak membantu orang. Jadi kejujuran, cukuplah dulu kejujuran saya kongsikan. Okey, baik. Tapi kan kadang-kadang kalau kita tengok orang lah, dia bukan tak sampai, dia mungkin segan nak beritahu yang dia tu perlukan pertolongan, sampai cerita dia tu berjela-jela nak sampai ke topik utamanya, saya perlukan pertolongan. Jadi orang yang macam ni perlu dibantu bagaimana? Orang yang macam ni saya percaya dia nak lari daripada masalah. Dan dia nak hidup dengan masalah. Dan dia seronok dengan keadaan tersebut. Memang ada. Sebab tu kita dalam Islam pun kita ada syurga dan neraka kan. Cuma saya nak ingatkan, Nabi sendiri dia berdakwah secara praktikal. Dia berdakwah secara bilhal, bil hikmah. Jadi bila orang yang sedemikian rupa dia cerita melencong dan sebagainya, ini pentingnya ilmu kaunseling. Sebab ilmu kaunseling ni dia ada salah satu teknik kita sebut sebagai teknik penerokaan. Kita boleh tahu cerita ni cerita tipu ke, cerita buat-buat ke ataupun betul. Kita
kita boleh tahu dia gunakan helah bela diri ke, ataupun dia shock sendiri ke, ataupun dia cuba bermain-main dengan kita. Sebab dalam kaunseling kita tak deal dengan pihak ketiga. Macam jual beli kereta pula, hire purchase. Kita deal, katalah Zul jumpa saya, kita bercerita tentang isu Zul sahaja. Jadi Zul, bagaimana Zul fikir sekarang, apa yang Zul rasa dan apa yang bermain-main dalam fikiran Zul sekarang ni. Jadi Zul pun cerita, ni contoh lah kan. Lepas tu Zul cakap macam ni lah, hutang tu macam ni, lepas tu atuk hingga keadaan keluarga. Tak, kita mesti zoom in dan gunakan disiplin ilmu tu yang ada dekat dalam ilmu penyucian jiwa ini. Kita pergi kepada teknik penerokaan spesifik kepada orang yang ada depan kita, orang yang datang depan kita, dan orang yang perlu mendapatkan pertolongan daripada kita. Kita tak deal dengan orang lain. Ini beza kaunseling. Kalau motivasi dia sedap je cakap, jangan beri problem pada kita. Dekat atas dewan tu kan bergegar kan, dewan pun bergegar, burung pun barangkali boleh berhenti. Betul ke burung tanya kan. Jadi ini isu-isu yang berlaku. Dalam kaunseling tidak, kita menjadi cermin sahaja, menjadi reflect kepada orang yang nak kita bantu ni. Kalau dia cepat jujur dengan diri dia, cepat dia dapat urus dan keluar daripada masalah tersebut, walaupun dah 20 tahun. Baik. Tapi kan dalam Islam membantu ni memang kita galakkan. Sesiapa sahaja digalakkan untuk memberi pertolongan, bantuan. Tetapi yalah, bila ilmu tak ada, membantu tetap nak membantu. Tetapi macam mana agaknya nak menguruskan soal memberi bantuan tetapi sendiri tak ada ilmu. Macam tak cukup. Kalau tanya saya bukan pakarnya, jadi saya pun tak boleh nak bantu banyak kan. Jadi kalau setakat dengar pasang telinga je boleh lah kan. Azul sebenarnya dah membantu dah secara langsung sebab dia jujur dengan diri dia. Kan dia cakap saya pun tak boleh nak tolong, gujuklah dengan orang yang pihak berwajib kan. Pikiran ni dah cerita lama Zul dalam hal ni. Baik ada makna kan. Jadi ia hanyalah saya sebut sebagai isbab dollar and cent. Duit bercakap. Jadi dia dah tahu dah, dalam negara kita ni orang melihat siapa orang tu, bukannya apa yang dia cakap. Orang melihat juara reality program. Orang melihat siapa yang kerap keluar radio, kerap keluar TV dan sebagainya, tanpa memikirkan apa isi yang ingin disampaikan. Jadi ini menjadi cabaran kepada masyarakat kita sebenarnya. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu kita tekankan sebenarnya. Saya pun nak ingatkan diri saya, jangan tengok siapa saya, tengoklah apa yang saya kongsikan, apa yang saya ada. Jadi dalam hal ni Islam melarang untuk kita cakap apa yang kita tak buat, bukan bidang kita dan sebagainya. Dan ini perlu kita tekankan dalam masyarakat bahawa saya nak sebut banyak kali, biarlah tayar kereta saya pancit pun tak apa, tak ada masalah. Ada beza motivator dengan kaunselor profesional. Sebab motivator ini, motivasi ini adalah benda yang kecil sahaja dalam ilmu psikologi dan ilmu kaunseling. Sebab saya tak sebut semualah, ramai di kalangan orang yang konon-konon nak membantu ini, dia mengelirukan wang. Bila dia cakap tentang Al-Quran dan As-Sunnah Zul, tak ada siapa yang berani argue. Betul, memang dia cakap benda yang betul. Bahkan itulah ayat yang dia selalu hafal. Wa makaru wa makarallah. Ini ayat politik lah kan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia merancang, Allah Ta'ala juga merancang, tetapi perancangan Allah Ta'ala ni lebih menarik. Ini contoh-contoh modal orang politik guna. Ini ayat Quran orang politik lah. Ayat Quran orang motivator lain, adalah ayat-ayat yang dia ulang kan. Bahkan dia berlatih ayat tu saja. Jadi bila orang datang ni, orang terpesona dengan ayat Quran, bukannya orang terpesona dengan cara dia nak membantu itu. Kat situ dah ada unsur-unsur ketidakjujuran. Lepas tu dia jual pula dengan air dia jual pula dengan album dia, buku dia dan sebagainya. Sebab buku ni, orang yang beli bukannya orang yang bermasalah sangat pun, orang yang rasa rendah diri. Bila dia beli buku, buku cakap adab menolong, solat mencegah perbuatan keji dan tidak bermoral. Lepas tu dia pun kat luar memang dia solat dan betul dapat mencegah perbuatan keji dan tak bermoral. Jadi orang yang macam itu yang beli buku, bukannya orang yang melencong, yang ada gangguan rendah dan sederhana ini. Jadi cukuplah untuk itu kan. Mungkin kita boleh buka caller. Saya suka kalau ada panggilan. Kalau ada yang ingin bertanyakan sesuatu kepada Cik Muhammad Azudi Zakaria, bolehlah hubungi kami di talian 0326927939. Kita nak bercakap berkenaan dengan adab memberi pertolongan dan juga menerima pertolongan ni pun ada perkara-perkara yang perlu kita ambil peduli juga tentang hal tersebut. Baik, kita akan berhenti seketika. Kita akan sambung kembali selepas ini. Terus setia bersama kami di Bernama Radio 24. Kita ada berita untuk kita kemaskinikan dan kembali lagi selepas ini. Terus setia bersama. Baik, waktu sekarang sudah pun 5.34 minit petang. Assalamualaikum, terima kasih untuk anda yang sedang mendengarkan kami di Counseling 24 bernama Radio 24. Encik Zuhdi bersama dengan kami sekarang ini, dan anda boleh hubungi kami di 0326927939. Encik Zuhdi, saya tertarik tadi dengan apa yang dikupaskan oleh Encik Zuhdi kata
berbeza, kaunselor dan juga motivator. Ya. Dan seolah-olah apa yang ingin disampaikan oleh Cik Zudi itu ramai sangat. Motivator ni sekadar cari makan, tapi pengisian itu tidak bermakna apa-apa pun sebenarnya, sebab dia orang tu cuma cari makan je. Betul. Apa yang membezakan dengan kaunselor profesional? Baik, pertama sekali bila orang mengatakan dia ni adalah profession menolong, dia adalah orang yang terlibat dalam profession menolong, pendidikan dan sebagainya, kita tanyalah dia, siapa yang iktiraf you kan? Kita nak dapatkan pertolongan pun kita ada hak kan. Macam nak beli barang kan, kita ada hak nak tahu kereta tu tahun bila, siapa first owner, ataupun berapa maintenance kereta yang kita nak tu. Sama juga dalam especially guru sekolah lah, sebab pendidikan ni dia bermula di sekolah juga secara tak langsung. Selain daripada rumah, tak nafikan banyak masa orang berada di sekolah. Jadi bila guru bimbingan ni, saya rasa kesedaran ni dah meningkat dah. Ramai dah guru bimbingan, guru kaunseling tahu tentang perkara tersebut. Katalah seorang datang dengan brosur, harga yang lebih murah Zul, kadang-kadang tak masuk di akal. Bukan murah je, murah gila kan, dia punya kos dan sebagainya. Jadi guru ni patut tanyalah siapa yang iktiraf you. Okey, kaunselor profesional dia berpayung di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ada kementerian. Jadi bila ada kementerian ni, kita sebut dia profesional lah. Praktisnya nak jadi kaunselor tu bukannya shot sendiri, tiba-tiba ada suit, ada songkok dan sebagainya boleh jadi kaunselor. Tidak, dia ada jam yang tertentu. Bukannya 10-20 jam, ratusan jam. Saya nak cerita spesifik pun biarlah masyarakat faham dulu apa itu kaunselor, apa itu motivator. Okey. Pertama sekali kementerian. Lepas tu dia perlu ada lembaga yang pantau dia. Dan kita seronok ada dah orang call kita, silakan. Baik, kita ada Cik Zaini di talian. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Encik Zulkifli Bujang, Encik Amar, dan juga Encik Zuhdi. Ya. Okey, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Soalan saya begini, Encik Zuhdi, sebagai kaunselor profesional. Ya. Okey, masalahnya begini. Kita bekerja, Encik Zuhdi. Orang di sekeliling kita yang memerhatikan kita minta kita supaya kurangkan kerja kita. Kononnya kita sudah pun kurang ke masjid, kurang dalam hal-hal kita panggil ukhrawi. Tetapi diri kita sendiri yang bekerja ini tetap mahukan, kalau kata masa hari itu dah ada 24 jam, kalau ada 25 jam pun kita nak bekerja juga, supaya masa depan kita lebih terjamin. Jadi pada pandangan Encik Zuhdi sendiri, dan saya pernah juga mendengar daripada motivator yang lain mengatakan, bukan kaunselor, motivator, good. Ni saya seronok bahawa pekerjaan juga adalah satu ibadah. Jadi perspektif daripada Encik Zuhdi sendiri bagaimana dalam isu yang saya hadapi sekarang ini. Terima kasih Encik Zuhdi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semalam saya bersama dengan seorang VVIP lah. Saya tak nak sebut siapa nama penuh dia, tetapi beliau ni merupakan pengurusi Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor. 7.30 saya sendiri cakap dengan dia, Tok, maghrib Tok, jom semayang. Jadi kami bangun-bangun sama-sama semayang maghrib dekat Intekma tu juga, sama-sama. Jadi tak ada masalah. Islam ini mudah. Orang yang menyempitkan agama itu dalam perspektif dia sendiri, dalam perspektif politik. Sebab orang sekarang suka betul berpolitik. Kadang-kadang kita tengok koperasi itu, dia tubuh koperasi sendiri. Dapat isteri, cikgu. Dapat menantu, cikgu. Bapa mentua, cikgu. Dapat keluarga besar, cikgu. Lala dia tubuh koperasi sendiri. Ini benda-benda yang berlaku lah. Sedangkan dalam Islam tak larang pun kita nak solat dengan ibadat seiring dan sebagainya. Sebab saya percaya lagi profesional orang tu, lagi Muslim orang tu, lagi dia jaga solat. Kalau sekarang ni, kalau kita tanya orang bandar lah, Melayu profesional, Ampang, Shah Alam dan sebagainya, siapakah gentleman quality ataupun kita sebut pencinta wanita, maskulin, idaman orang? Ramai di kalangan mereka ada menyatakan bahawa orang yang maskulin ini, gentleman ini, orang yang semayang 5 waktu. Bila semayang 5 waktu, berapa mahal pun jam dia, berapa banyak pun jam dia, dia adalah orang yang menepati masa. Jadi saya menyokong penuh lah orang yang membawa wawasan ukhrawi dan duniawi ini seiring. Sebab kita nak cari kestabilan dalam kehidupan ini sangat mudah. Kenapa perlu hidup dengan masalah? Kenapa perlu lari daripada masalah? Sedangkan masalah boleh diurus. Macam mana nak urus? Jumpalah kaunselor. Macam mana nak jumpa kaunselor? Datanglah klinik-klinik yang berdaftar, yang dipantau oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. Dan
kaunselor komuniti yang berada di sekeliling Tuan Zaini, Cik Puan yang mendengar pada hari ini. Tak ada masalah. Solat itu bukannya sampai 5 jam pun, kadang-kadang tak sampai 10 minit pun kalau wanita dengan dia punya telekong Vietnam dia dan sebagainya kan, 10 hingga 15 minit je. Wallahualam. Okey, baik. Jadi kalau macam apa masalah yang disebut oleh Cik Zaini tadi kan, terlalu sibuk nak bekerja sampai kan nak melakukan ibadah je tu mungkin tersekat. Tapi mungkin bukan soal sembahyang semata-mata. Sembahyang kat mana-mana kita boleh sembahyang kan. Tetapi untuk melakukan sesuatu aktiviti yang lebih bermanfaat lagi, contohnya mungkin terlibat dengan karyah masjidnya, dengan terlibat dengan macam-macam kerja-kerja ibadahnya yang lain kan, tidak spesifik kepada soal solat sahaja. Jadi bagaimana agaknya nak membeza-bezakan antara tugas tersebut dengan ibadah yang mungkin dituntut oleh masyarakat juga untuk sama-sama lakukan. Baik Zul, di tempat saya sendiri di Bukit Antarabangsa ni, kita memang ada slot Selasa malam. Nama slot kita kesihatan mental, kaunseling Islam. Jadi pendekatan saya mudah saja. Saya cakap tajuk kita malam ni, kerana dirimu begitu berharga. Ramai datang orang datang 3, 4, 5 sampailah akhirnya kita kira tak kurang lebih dalam 30 orang jugalah, campur kanak-kanak kecil yang lain-lain main kumpang dan sebagainya. Dan setiap kali orang yang datang surau ni, yang datang program kita ni, kerana dirimu begitu berharga ni, saya akan cakap tak apa, kita baru start je. Sampailah habis Zul. Ada seorang ni, kita punya owner cafe ni kan, dia barangkali dia yang taja makanan kita, dia pun datang dah nak masuk isyak. Datang senyum je, orang pun senyum dengan dia kan. Tak apa datang, sila. Kerana dirimu begitu berharga, kita baru start je. Jadi orang tak rasa terancam. Yang berlaku sekarang ni, bila datang surau, bila datang masjid, penceramah sudahlah kita tengok tangkap buat barangkali kan. Ini pasal 100-200 ringgit lah ni dollar and cent. Dia pun pakai jubah, tak pandai ikat, serban pun dia boleh main ikat, dah macam ninja pun ada kadang-kadang ni kan. Ini benda-benda yang perlu kita titik beratkan. Baru keluar realiti juara ataupun ada terbit tembusan media sikit, dia dah rasa dia orang yang berilmu. Ini silap. Sedangkan dalam profession counselling sendiri, orang yang dah buat counselling 20 tahun pun nama, kadang-kadang dia rasa terancam. Ini bagus sebab dia ada rasa tak selesa juga dengan diri dia. Counselling ni bagaimana, counselling ni samakah aliran pemikiran dengan perasaan itu. Sebab kaunselor tersebut jujur, masalah Zul, masalah Amar mesti berbeza, masalah saya mesti berbeza, jumpa pula Cik Nizwan mesti berbeza. Sebab kita manusia. Kalau orang senang kita kata telan ubat sekian, minum Nuprep dengan izin contohnya kan, selesai ke masalah? Mungkin barangkali selesai, tapi isu masalah ini dia perlu kepada scientific method. Ikhtiarial ni yang saya nak sebutkan, kena masuk kelas, dapat lesen dan sebagainya, dan barulah kita tekankan juga kauniyah, kun fayakun, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata mati disebabkan kanser, memang dia mati sebab kanser. Tetapi perlukah dapat kemo, perlukah dapat rawatan untuk mengurus kanser tersebut? Kalau tanya kaunselor, kita akan tanya keluarga dia, tanya diri dia. Kalau dia rasa perlu, perlulah. Kalau tak perlu, mana boleh tak perlu, kena ikhtiar juga. Takkan terus bergantung memang mati dan sebagainya, tak boleh. Itulah dia begini ya Cik Zudi, kalau kita yang kadang-kadang yuran untuk menyertai seminar itu di luar kemampuan seseorang yang memerlukan semangat atau kata-kata semangat. Jadi apa yang membezakan antara seminar yang memerlukan wang yuran dan sebagainya dengan khidmat kaunselor profesional? Baik, khidmat kaunselor profesional ni pendaftaran boleh jadi RM1 hingga RM40 bergantung kepada kaunselor tersebut, dan dia dipantau oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. Mampu mengikut jam. Mengikut jam. RM1 paling rendah. Tadi saya ada bagi satu klien RM1 je pendaftaran. Kalau kata 60 minit sesi kaunseling tu, untuk kaunselor yang baru praktis, harganya baru dalam 60 hingga 150. RM80 boleh. Yelah ikut tempat lah kan. Mungkin barangkali dia pakai lampu yang ambient, lain lah dia punya kos kan. Dia pakai Lorenzo, lain lah dia punya kos dan sebagainya. Jadi tak sampai pun 27, 14,000, 7,000, 4,000. Sebab orang yang buat program 27,000 ni, 7,000, 4,000 dan sebagainya, saya tengok pendekatan dia mudah saja. Dia nak cari dalam Malaysia ni 28 juta ini orang yang rasa rendah diri. Orang yang datang ni, Amar dan Zul, saya boleh kongsi di sini, adalah orang yang sebenarnya rendah diri, tak dapat pengiktirafan, kurang kasih sayang, dan tak ada daya tindak terhadap kehidupan seharian. Jadi bila dah bayar 27,000 pun, sebenarnya dia akan tetap begitu juga. Takkan kita nak bergantung 27,000, 4,000, 7,000 untuk urus masalah? Tidak. Sebenarnya dia antara bangsa lagi. Dia boleh hidup
tanpa wang, tanpa sistem yang ada pula. Jadi inilah jawapan saya kepada motivator, dan saya rasa motivator tersebut pun dia kena polis. Mana mungkin polis boleh bersahabat dengan perompak. Okey, baik. Anda boleh terus hubungi kami di talian 0326927939. Sekali lagi 0326927939. Baik, bercakap tentang soal self esteem ataupun rasa rendah diri kan apa yang disebut oleh Cik Zudi tadi, ialah seseorang yang rasa rendah diri mungkin akan pergi ke kelas-kelas ataupun kuliah-kuliah tertentu yang mungkin mereka suka tentang bagaimana agaknya boleh meningkatkan keyakinan diri mereka. Tetapi bila soal duit ni tadi, bila kita bayar dengan harga yang lebih mahal, kita akan rasa tak payah pergi kelas pun kita dah boleh masuk saja dewan, sebab kita bayar platinum punya premium yang boleh duduk kat depan sekali. Menyebabkan kita dah rasa aura dah rasa tinggi diri dah menyebabkan kita rasa yakin dah. Jadi kalau pergi ke kelas ataupun pergi ke klinik-klinik kaunselor ni, mungkin tak rasa seperti apa yang dia nak. Saya rasa datanglah klinik kaunseling dulu. Takut dia rasa macam diri tu, aku ni ada penyakit sebab klinik kan katanya. No. Klinik ni even kadang-kadang orang yang datang klinik ni dia tak semestinya sangat sakit pun. Dia nak pastikannya diri dia sakit ke tak. Dan dalam praktis klinik kaunseling ini, dia datang dengan kaunselor itu sebenarnya sudah jadi sebahagian daripada penyembuh. Sebab saya yakin dan percaya kaunselor ini dia diberi latihan supaya dilihat cantik, menarik, tertarik. Kau memang the bomb. Macam itulah. Contohlah macam saya tengok Zul kan. Zul ujung rambut, ujung kaki pun dah sebahagian masalah saya dah selesai dah. 10-20% kan barangkali kan. Tengok ini cikgu yang nak ngajar aku barangkali. Contohlah kan kalau dia jadi cikgu, saya hari-hari nak datang kelas ni. Smart tertib kan. Jadi even di klinik kaunseling saya sendiri pun saya sediakan kapet merah. Sebab perasaan dia tu tempat lain tak dapat kapet merah ni. Kebetulan memang kapet tu memang warna merah, kontra dengan dinding dan biar masuk dengan lampu ambient ni kan. Jadi dia memberikan satu suasana yang teraputih. Jadi sebenarnya Zul yang tadi tu, bila dia duduk ada kompang, ada sebagainya dan muzik yang bukan-bukan ni kan, kadang-kadang dia adalah game sebenarnya. Dia dah bayar dah orang-orang dalam dewan ni. Kau cakap aku begitu begini, bila dah kerja 16 tahun tak dapat apa yang rasa sekarang. Sekarang bila bersama dengan Dr. Tut dengan Dr. sekian-sekian, hidup saya berubah. Saya jadi Ultraman, saya jalan ke belakang dan sebagainya. Ini contoh lah kan. Ini kalau dia nak tipu betul-betul lah. Sebab saya tengok orang yang menipu ni pun dia tipu betul-betul. Dia jadikan penipuan tu seolah memang tak tipu. Jadi jauh hari kenal manikam lah. Polis tak boleh kawan dengan perompak. Kita orang kaunselor psikologis, kita tahu apakah helah bela diri, apakah teknik-teknik melayan, attending skill, apakah teknik empathy, apakah teknik-teknik penceritaan. Sebenarnya mereka ni banyak menggunakan kaedah penceritaan. Sebab tu kita sendiri ketika membesar pun kita seronok dengan orang yang pandai bercerita. Ada satu hari kan, cerita Arnab dengan kura-kura, cerita sang kancil, cerita bawang merah, bawang putih. Jadi kemahiran ni ada pada certain orang. Dia pandai memujuk. Bahkan kalau kita tengok dia jual ubat kuat, jangan kata ubat kuat lah, ubat turun pun dia boleh untung. Sedangkan teori mengatakan mana ada orang jual ubat turun. Punya terror orang yang menipu ni, dia boleh pula cakap sekarang kita ada ubat turun, ubat kuat tak laku dah dan sebagainya. Amal pun ketahui melekek-lekek kan. Jadi ini yang berlaku cabaran kita pada hari inilah. Dan kerja-kerja kaunseling ni Zul tak habis untuk 20 tahun akan datang ni. Sebab akan ada kebatilan, akan ada kemungkaran, dan kitalah penegak dan pencetus kepada kebenaran. Baik, 0326927939 bersama dengan pakar kaunseling kita dalam program Kaunseling 24, Encik Muhammad Zuri Zakaria, kaunselor bebas. Okey, ada manusia ni dirasa macam diri dia ni apa aku buat semua betul. Okey, jadi bila kita cuba bagi nasihat dan dengan secara beradab macam kata Cik Zudi tadi lah, mereka lebih senang untuk bertindak secara lebih kasar ataupun lebih sinis terhadap teguran kita. Orang begini memang bermasalah lah. Dia bukannya masalah dia banyak masalah. Dia ada masalah komunikasi. Dia ada komunikasi bersilang. Contohlah, Amar tanya saya, Di, sekarang pukul apa? Saya pun cakap pukul 6.50. Ini komunikasi yang berkesan. Tapi orang yang macam ni, barangkali kalau kita tanya, Ma, sekarang pukul apa? Dia boleh jawab balik tau, buta ke? Engkau pakai jam fosil, engkau pakai jam kiri kanan, kat telefon ada jam, kat dinding ada jam. Gila ke tak tahu pukul apa sekarang? Jadi orang macam ni sebenarnya dia memang, kalau bahasa layman dia, bahasa orang biasa, ini psycho lah.
psycho lah. Sebelum kita mendarat, saya nak cerita juga apa itu counselling dan psikolog. Oh, ada caller, bagus. Terima kasih. Kita ada Cik Yusof di talian. Hello. Hello, Assalamualaikum. Salam. Cik Amar, Cik Zul dan Cik Zudi Saya Cik Yusof. Okey, saya nak bertanya sikit lah. Sebab macam saya suka pergi kepada orang kata apa, seminar motivasi ni. Ya. Okey, jadi saya nak tanya, yang mana lebih baik? Sama ada saya sendiri pergi ke klinik berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan motivasi, ataupun kita pergi secara berkumpulan macam seminar motivasi ni untuk meningkatkan motivasi diri kita. Sebab apa pada yang saya lihat, bila pergi ke seminar ni, habis je seminar seminggu dia akan weak balik. Dan lepas tu dia akan cari-cari jalan. Cik Yusof, izinkan saya bertanya, sekali seminar berapa banyak perbelanjaan yang dikeluarkan? Bergantung. Tengok jenis seminar. Kalau orang lebih popular, lebih mahal. Selalunya? Selalunya 300 ke atas lah. Okey, baik. Kita dengar jawapan Cik Zudi. Saya yakin lah, saya berani kerat jari lah. Seminar semua mesti lebih daripada RM1. Baik, sebenarnya cubalah pergi dapatkan pertolongan daripada kaunselor yang profesional ni. Tanya dia, yelah kita nak dapatkan kaunseling kan, tanya, cik berdaftar ke dengan lembaga? Okey, kalau dia cakap ada, ni lesen saya. Sebab kaunselor yang profesional ni belakang dia dah ada lesen dah. Ini bukan kon tau, bukan dia letak cap dia, logo dia, trademark. Dia dah lah tak trademark. Dengan orang dia tunjuk yang trademark. Ini semua tipu cara profesional. Jadi kaunselor yang profesional ni, dia tunjuk belakang dia ada lesen untuk amalan. Kalau dia ada pendekatan keagamaan, mestilah jabatan yang berkaitan, contohnya Jawi, Mawib, mengiktiraf dia sebagai imam muda Qaryah barangkali, ataupun dia boleh menikahkan orang, boleh sunatkan orang dan sebagainya kan. Jadi saranan saya kepada Cik Yusof ini, cuba pula tengok kesan bila duduk dengan kaunselor yang profesional ini bagaimana. Saya tak nak sebut apa-apa, sebab sekarang ni punya game kadang dia bayar tau kat orang, suruh cakap ubat turun ni bagus kan, saya baru amalkan ubat turun ni, betul-betul turun, belum minum dah turun, contohlah kan. Ini perkara-perkara yang berlaku kat luar. Testimoni itu ataupun kredit itu kadang-kadang dah jadi satu permainan pula. Dia bayar RM50 kan, ambil gambar dia sebelum, selepas. Lepas tu guna pula teknik kamera sekarang kan. Kamera sekarang boleh yang besar jadi kecil, yang kecil jadi kecil gila dan sebagainya kan. Ini cabaran-cabaran lah. Sebab tu saranan saya kepada orang yang nak jadi nak masuk dalam pasaran, nak membantu orang ni, ambil lah sijil yang berkaitan, belajarlah kaunseling, bimbingan dan sebagainya. Sebab mudah, lagi mudah daripada belajar insurans, duit dan sebagainya. Sebab dia tentang manusia. Memang kalau you ikhlas dan jujur nak membantu manusia, you akan seronok dan you akan rasa perjalanan ni adalah satu perjalanan yang cukup bermakna. Ada kesan ke kalau kita ni selalu menghadiri seminar-seminar oleh pakar-pakar yang tak bertauliah ni? Ada kesan tak pada diri kita? Maksudnya mungkin personality diri berubah ataupun yang tak kena? Dia menipu diri sendirilah. Sebenarnya teori ni dah berlaku kat Jerman lama dah. Bila nak minta orang turun duit RM20,000, dia sewa BMW, sewa kereta mahal kan. Orang tu dah turun duit RM20,000, dia pulang balik kereta sewa tu. Yang berlaku sekarang, orang tak tahu pula ini permainan. Orang tu pergi pakai betul-betul kereta mewah. 5 tahun, 4 tahun lala boleh pakai 4 hari je kan. Rupanya dia sewa juga. Jadi game tu kita perlu tahu, dan perlu kita tekankan pada masyarakat supaya mereka ini mendapat akses kepada pendidikan yang sebenar. Jadi apa lagi etika beradabnya seorang pemberi khidmat nasihat ataupun kaunselor ini? Kerahsiaan. Motivator tak ada. Kadang-kadang dia boleh pula upah orang, bagi tahu ini testimoni kejayaan bila ikut sipulan-sipulan dan sebagainya. Saya bagi tahulah, kalau kamu jujur, buat apa kamu nak tunjuk kereta besar kamu? Buat apa kamu nak tunjuk statement akaun kamu? Kalaulah ada ulterior motif kan, untuk membuatkan orang supaya keluar duit ataupun mengikut orang tertentu. Jadi ini yang berlaku sekarang ni. Dia kerahsiaan itu yang paling utama. Dalam kaunseling kita tak cerita Nizwan kan, dia kan, sebenarnya kan, apa kan, tak ada. Kita kalau cerita pun ambil kajian kes, kita sebut secara umum. Baik, kita ada Cik Syaril di talian. Hello Cik Syaril. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Ya, Cik Syaril, teruskan. Okey, pertanyaan saya berkenaan dengan perbezaan di antara motivator dan kaunselor tadi. Bermaksud, adakah ia bermaksud kalau kaunselor ni dia one by one consultation, dan motivator just kita bagi talk dalam satu audiens yang cukup di halayak yang ramai. Adakah maksudnya begitu? Dan kemudian kalau dia ada jenis satu sekarang yang trend yang sekarang ni, dia jenis coaching. Bermaksud dia ada satu preview tentang program dia bagi dalam satu halayak yang ramai. Kemudian dia akan berlaku coaching yang one by one coaching. Jadi kosnya agak mahal juga. So apa perbezaan di antara kaunselor dan motivator yang
Baik. Perbezaan dia yang pertama, motivator ni Syok sendiri. Yang kaunselor ni kalau dia buat perkara yang motivator tu buat, dia sebenarnya buat salah satu yang kita sebut sebagai kaunseling perkembangan. Tengok motivator dia tak berani tau pakai guna perkataan kaunseling perkembangan, sebab dia tahu memang masuk jail punya. Sebab tu dia hadir dengan seminar-seminar dia yang pelik-pelik kan, seminar luar biasa. Memanglah kalau kita tengok biar betul luar biasa kan, habis orang biasa ni tak boleh hidup biasa ke? Sedangkan Nabi sendiri hidup dalam keadaan yang biasa, cuma dia diangkat. Qulillahul mamalikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Semua bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya. Allah Taala nak angkat dia umur 40 jadi pemimpin, dia jadi pemimpin. Jadi berbalik kepada apa yang you tanya Syahril tadi, sebenarnya kalau kaunselor buat apa yang berlaku sekarang ni, memang dia dibenarkan dari segi etika. Sebab dalam kaunseling ada 4 perkara saja Syahril, yang budiman, yang cantik, yang baik hati, yang murah hati. Pertama Syahril, kita sebut sebagai kaunseling pemulihan. Kita tengok kalau orang tu dah terlibat dengan dadah dan sebagainya, kita boleh buat sama ada one to one, kaunseling individu, atau one to ramai, lebih kurang 4, 5 hingga 6 orang satu kelompok, kita panggil kaunseling kelompok. Ataupun lebih daripada 20 orang. Kalau kelompok itu dia boleh pergi sampai 20 orang lah. Ada 2 kaunselor dengan kaunselor sokongan, fesi dengan co-fesi kita sebut. Kalau lebih 20 orang, kita panggil kaunseling perkembangan. Dah ada 40 orang, dah ada 400 orang dan sebagainya. Tapi motivator dia tak boleh guna istilah ni. Kat situlah loophole yang berlaku sekarang ni. Pula tu kita nak buat pendakwaan, kaunselor ni memang orang yang jujur, yang hati murni. Kita tahu dia cek makan dengan cara macam itu. Kereta pun dia gunakan duit bank, bukannya betul daripada titik peluh. Dia guna dah ilmu-ilmu yang kat Jerman tu dah guna lama dah. Jadi itulah perbezaan antara yang berlaku sekarang ni. Kaunselor dia kalau buat program perkembangan, dia memang declare ini program perkembangan. Dia bukannya ke yang lain. Okey. Ada pertanyaan daripada Iskandar di Facebook, katanya Cik Zudi, sesuai tak seorang wanita dapat pertolongan kaunselor lelaki? Sesuai. Nabi berapa ramai dia tolong umat dia, bukannya dia letakkan syarat. Okey, belah lelaki belah kanan, perempuan belah kiri. Dan kaunselor yang betul-betul bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighun amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillah, bertakwa itu kaunselor yang berpedoman, yang berhidayah ini, dia akan minimalkan keadaan-keadaan yang boleh suuzon, yang boleh bersangka buruk ini. Sudah tentu kalau macam klinik saya, kita ada CCTV, kita ada 2 resepsionis. Kat depan pun ada, kat nak masuk dekat sesi tempat kita pun ada resepsionis juga. Dalam masa 40 minit itu ada orang kat luar, ada orang dekat club yang jaga resepsi itu, dekat gate yang depan tu pun nak masuk pun ada. Jadi dia dibenarkan. Sebab saya yakin dan percaya, memang banyak pun kita dah bincang dalam seminar antarabangsa pun benda ni. Kaunselor yang jujur, dia akan bantu secara jujur. Tak adalah dia kata ini boleh mendekatkan dengan keadaan zina dan sebagainya. Zina ni berlaku kat mana-mana pun. Okey. Tapi saya tertarik juga nak tanya Cik Zudi, soalan terakhir. Kaunselor macam Cik Zudi cuma mengenakan bayaran dalam lebih kurang RM60 satu sesi, bukannya ratus-ratus ataupun ribu-ribu ringgit sebagaimana motivator yang lain. Sumpah Sati 30 cucuk. Tak teringin ke nak cari duit lebih? Buat apa saya nak menongkat langit lagi? Bulan 5 ni saya naik motor BMW pergi Mekah selama 2 bulan. Ini ramai orang tak dapat. Tapi Alhamdulillah saya jujur dengan profession saya dapat. Bahkan disunting pula. Boleh tak ustaz? Dia panggil saya ustaz pula. Saya tak pernah halang orang nak panggil saya ustaz ke bro ke, yang mana orang selesa. Jadi saya tengok bila kita berdakwah secara praktikal ini, lagi senang. 24 jam boleh berdakwah. Okey. Baik. Okey. Mungkin ada yang ingin mengetahui di manakah lokasi Cik Zudi? Ya, sebenarnya boleh juga pergi tempat-tempat yang lain. Cuma untuk di komuniti sekitar Ampang dan Kuala Lumpur ini, bolehlah datang di klinik kaunseling Zuhdi di Bukit Antarabangsa, di Oak Cliff Country Club, Persiaran Bukit Jaya, Bukit Antarabangsa 68,000 Ampang, Selangor. Jadi kat situ kita ada bilik sesi clinical session dengan resepsionis dia, dengan keadaan yang kondusif, dan dia punya fee untuk mendapatkan profession pun sangat mampu milik. Kalau makan ayam tu makan sekeluarga dah habis dah. Jadi bila duduk ni dalam lebih kurang 60 minit hingga 1 jam setengah itu, saya yakin dan percaya akan ada kesan. Sebab kalau tak ada kesan, saya tak payah jadi kaunselor lah. Tadi pagi pun kita dapat urus satu isu yang dihadapi oleh hamba Allah, dan Alhamdulillah dia rasa seronok walaupun sesi yang pertama, dan insyaAllah dia akan datang untuk sesi kedua, ketiga dan keempat. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Zudi untuk
waktu dan masa yang terluang ni untuk kita bawakan program Counselling 24. Jadi kepada anda, jangan lupa minggu depan kita bersama lagi. Anda boleh terus menghubungi dan bercakap terus dengan kaunselor kita. Sekian saja untuk minggu ini, kita jumpa lagi. Terima kasih, Zul. Baik.